Assalamualaikum, saya Anas Tahir. Pagi ini saya bersama dengan Brother Faizal bin Ismail dalam rancangan How is your life? Ada. Ni saya buat. Bila ada rancangan baru? Buat ni, baru terfikir How is your life? Oh So macam mana FBI? How is your life? My life is not bad. Not too bad. Alhamdulillah. Nak kata bagus sangat kan? Bagus lah. Rancangan saya not too bad. Not too bad. Saya jawab balik lah. Tapi itu kan abang pergi umrah kan? How do you itulah. feel Allah bila Akbar. diberi peluang untuk pergi umrah buat kali kedua? Subhanallah, alhamdulillah. Ha. Dia Allah ni bagi rezeki tu yang tak disangka-sangka. Saya pun tak pernah terfikir. Dulu saya pergi dah umrah dululah. Sebelum ni. Saya sendirilah pergi. Untuk sendirilah. mengerjakan umrah. Kan? Bawa keluar duit sendiri. Kan, tapi kali ni alhamdulillah lagi bermakna sebab saya bersama dengan jemaah, bawa jemaah. Oh, okey. Sebenarnya saya mempromosikan package, lepas tu jemaah tu bersama-sama dengan saya lah. Dan saya lagilah banyak belajar banyak benda, Nas. Sebab dulu pergi tu macam ibadah tu kira untuk diri sendiri lah. Tapi kali ni ibadah untuk kita, tapi menyantuni orang lain merupakan satu ibadah juga. Yalah. Oh, itu Bawa yang seronok tu kat sana. Tapi kan okey, dulu masa FBI start dengan radio, tahu apa Allah, lama kan? 1999 dekat sini lah. Pernah tak terfikir sampai hari ni one day FBI ni akan melakukan kerja umrah sambil menyantuni? Pernah tak terfikir macam okey, satu hari nanti aku jadi seorang Islam yang faham tak? Yang very tersusun, boleh pergi umrah. Allah. Sebab dulu kita tahulah FBI punya. Jadi seorang Islam tu saya dah fikir lama dah. Betul lah tu. Kan? Memang Islam kan. Cuma Islam yang berkualiti lah. Betul tu Anas. Apa yang Anas bagi tahu tu sebenarnya kita ni cuba susun hidup kita konon-kononnya. Saya rasa masa satu hari aku nak buat ini. Satu hari aku nak capai ini, nak capai itu, nak capai ini. Tapi kadang-kadang kita ni makhluk yang lemah, kita terlupa. Yang sebenarnya betul-betul merancang dan membuat keputusan yang terbaik adalah pencipta kita. Yang Allah susun SWT. hidup kita ni. Dia susun. Saya dulu tak pernah terfikir pun langsung nak pergi umrah, nak bawa jemaah ni semua kan. Sampai bawa jemaah tu kan. Bawa jemaah. Saya ingat malah aku ni bukan ada background apa pun nak bawa kan, tapi bila Allah berkehendakkan sesuatu maka dia akan bagi jadi kun fayakun insya-Allah. Lepas tu saya pun ialah melalui fasa yang peralihan dan sebagainya. Saya tak minta apa-apa pun Anas. Cuma minta supaya Allah susun, Allah berikan yang terbaik untuk hidup saya. Saya bukannya ya Allah ya Tuhanku, berikanlah aku package umrah tak. Oh tak. tapi boleh minta macam tu. Boleh, khusus boleh. Tak apa. Tapi tak pernah terfikir macam Anas cakap. Saya tak fikir pun. Bagilah sesuatu yang terbaik untuk aku, rezeki engkau yang punya kan. Jadi bagilah dekat aku bagaimana yang terbaik untuk aku. Gitu kita doakan dia. Rupa-rupanya apa yang kita rancang selama ni, bukan yang terbaik untuk itu pun. Okey. Bukan yang terbaik untuk itu. Alright. Kan sebab akan ada ayat tu kan. Mungkin engkau fikir yang ini terbaik untuk engkau, tapi sebenarnya tidak. Betul. Allah kan. Tapi faham. bila Allah datangkan kita tu, maka itulah yang terbaik untuk kita. Betul. Alhamdulillah, ya, bukan saya nak cerita pasal tu sangat, tapi kemuliaan Allah SWT tu, kehebatan Allah SWT. Maka disusun dan saya dapat pergi sana. Bawa jemaah ni nikmat dia luar biasa. Okey. Anas. Sebab apa? Kita dalam ibadah dan khidmat. Khidmat ni bila orang ada keperluan, orang ada masalah daripada segi teknikal, daripada segi kudrat sekalipun, kan ada yang pergi dengan wheelchair kan, dia perlukan bantuan kita. Allah, kita ikhlaskan hati kita tolong dia. Itulah ketenangan yang sebenar. Tapi FBI kan, okeylah. Katalah dulu ada seorang yang lain. Dia melihatkan FBI waktu dulu. Waktu dulu macam kata macam okey, dia mungkin menanam perasaan macam satu hari nanti aku nak pergi buat benda macam apa FBI buat sekarang. Tapi dulu sebelum FBI buat ni. Faham tak? So takut kadang-kadang ada manusia ni yang fikir macam apa Allah bagi kat engkau faham tak? Faham tak soalan saya? Asal bagi dekat FBI. Padahal aku lebih layak. Astaghfirullahalazim. Kadang-kadang benda ni boleh terjadi, betul tak? Dalam hidup ni. Yelah betul kita manusia kan. Kadang-kadang macam okey, FBI sekarang tengah capai tahap yang boleh bawa orang pergi umrah. Memang FBI sini nampak macam okey, benda ni satu nikmat. Tapi kita boleh juga cakap sebenarnya dalam nikmat tu ada ujian. Ada ujian kan. So yang orang yang terfikir itu siapa, awak ke? Tak, saya tak fikir pun. Sebab kadang-kadang benda ni kalau daripada mulut ni macam
memang kadang-kadang kita Betul, jumpa betul. orang lain, Saya- orang ada fikir macam tu. Dia contoh kan. Contoh. Anas cuba memberikan contoh di situ. Bila kita tengok orang macam tu dapat nikmat, kita husnuzon, kita bersangka baik, kita rasa kita syukur sebab Allah bagi sesuatu yang baik untuk dia. Tapi dalam masa yang sama, kita mohon supaya Allah juga bagi kebaikan kepada kita. InsyaAllah. Sebab Allah tahu, mungkin kita minta tapi orang lain dapat. Kita tak tahu yang dia minta apa. Betul. Kita tak tahu dia minta apa dulu kan. Kita tak tahu apa yang dia buat, apa yang apa yang buatkan Allah bagi dekat dia macam tu. Sentiasa bersangka baik sesama manusia dan jangan ada hasad dengki. Hasad dengki ni bahaya. Betul. Kadang-kadang apa yang saya ajukan soalan ni, saya ambil daripada orang-orang yang suka tanya saya. Betul lah tu. Rupanya kadang-kadang kita tak terfikir, tapi benda ni memang realiti ni memang berlaku. Betul. Ada orang yang dengki dengan apa benda baik kita buat. Ya, Iri-iri tu sentiasa tu. Bila Allah tak bagi dekat kita lagi, maknanya Allah kata ada benda lain yang terbaik untuk kau ketika itu. Betul. Tapi kalau kau nak juga benda tersebut, kau kena sentiasa bersangka baik dengan Allah. Kena sentiasa berdoa, teruskan ibadah, teruskan buat ketaatan kepada dia lah. Betul. InsyaAllah itu yang Allah akan pandang. Betul. Kan mesti benda yang baik ni kita minta. InsyaAllah, dan bersangka baik dengan orang dan jangan rasa macam alamak aku tak dapat ni, sebab apa lah, aku banyak dosa ke apa tak. Kan? Saya suka bila FBI sebut tadi, kadang-kadang kita ni menyusun hidup kita. Tapi kita tak ada kuasa pun. Tak ada kuasa. Macam FBI kata, dia tak pernah terfikir pun selama ni akan ada satu hari aku akan bawa orang jemaah pergi umrah. Tak pernah terfikir kan. Bukan tapi setakat kalau Allah dah itu. tulis macam tu daripada dulu, gitulah jadi. Bukan setakat itu, saya tak pernah terfikir pun saya akan masuk Zayan. Nampak? Untuk masuk radio balik kan. Saya ingat macam saya tak nak Memang masuk radio. FBI ada cerita dengan saya, kata saya ni saya memang saya tak fikir yang satu hari saya akan masuk balik radio sebab saya rasa memang saya nak cuci tangan. Ramai orang kata saya masuk radio sebab nak ni balik lah apalah semua, sebab nak makan gaji balik. Semua tak. Sebab ini semua Allah susun. Sebab saya tak pernah minta pun. Saya tak pernah pergi mana-mana stesen radio lepas saya keluar kan saya kata. Saya nak balik. Nak balik kan, nak on air balik tak. Tapi bila dalam perjalanan yang Allah bagi ni, kan dia bagi satu, dia buka satu umrah dan sebagainya, tiba-tiba ada termasuk Zayan dekat situ juga. Okey, ada peluang untuk saya bercakap balik dekat radio tapi dalam nada yang berlainan. Okey. Direction arah yang berbeza. Dan saya niatkan benda ni sebagai dakwah lah sebenarnya. Sebab ada ustaz bagi tahu kita macam mana kita buat kerja sekalipun, dalam apa saja yang kita buat, kita niat dakwah. Tapi penting juga suasana tu Anas. Betul. Ini banyak cerita pasal saya. Taklah pasal memang kita nak cerita sembang pasal umrah. FBI. Pasal umrah pun Selit-selit lah. selit-selit sekali kan. Tadi ada FBI ada sebut apa tadi? Allah, I lupa pula dah kan. Ya Allah, kenapa dia lupa time kita nak tanya ni? Macam mana Yang tadi baru tadi. Yang baru tadi. Tadi banyak cerita pasal apa Yang pasal radio tu. Pasal radio. Kita niat dakwah. Nak bagi something yang baik lah kan. Tapi benda tu kadang-kadang ni bila FBI sebut pasal diberi peluang untuk bercakap dalam radio balik kan. Okey, ini soalan ni memang ada kan. Ada orang yang memikirkan FBI ni tak pasal-pasal dapat tauliah. Ni benda yang melibatkan Satu lagi hati benda juga. yang tidak bagi saya kasih fikir. clear. Tak pernah saya fikir sebenarnya. Okey. Sebab tauliah. Sebab dia orang ingat macam ni tau FBI, macam FBI ni apa pasal tiba-tiba layak jadi ustaz. Dia orang fikir macam itu tu. satu. Sebenarnya tauliah ni Macam-macam kan. Kalau kita nak ikut orang cakap macam-macam. Ini nak pergi ceramah, nak cari makan dah ni. Macam tu. Sampai macam tu sekali. Tapi nak buat macam mana, itu sangkaan orang. Ustaz-ustaz pun ada sangkaan macam tu. Tak apalah. tak okey. Tak apa. Bagi saya tak InsyaAllah. kisah. Mana-mana pun. Sebab apa, bagi saya saya tahu niat saya. Allah pun tahu. Sebab apabila saya dalam fasa penghijrahan tu sebenarnya, bila saya ikut ustaz dekat pondok saya tu, Ustaz Yusri, pergi ikut dia berceramah. Okey. Lepas tu tiba ada orang perasan, dia minta saya pun cakap. Okey. Minta bercakap kan depan tu. Berkongsi lah. Berkongsi. Lepas tu lama kelamaan Ustaz Yusri kata, cubalah ambil tauliah. Tauliah macam mana ustaz tu? Ni. Saya tengok bukan senang. Dia kena lalu 2 peringkat, satu penilaian secara teori, satu lagi secara berdepan. Bersemuka kan.
Saya kata, tak tahulah, tapi saya serah kat Allah je lah. Kalau dia nak mudahkan, dia nak luluskan. Tak lulus tak apa. Okey. Kan, bukannya saya nak pergi, saya nak fokus kat situ, sebab saya rasa macam rupa-rupanya ada kategori dia. Oh, kategori. Kategori itu yang memainkan peranan. Okay. Ceramah umum motivasi. Ceramah umum motivasi Motivasi. Dia ada dalam kurungannya pembangunan insan, modal insan macam. Okey. Maknanya saya hanya boleh untuk berceramah, membangkitkan rasa teruja orang terhadap agama contohnya. Kesedaran. Nak ajak orang datang solat. Macam tu je. Faham. Makna kata kalau macam saya nak tanya kat FBI hukum-hukum, fiqah, jangan. muamalat, apa hadis-hadis semua ni tak boleh lah. Tak boleh. Saya tak boleh ajar kat depan tu hukum bab-bab hukum. Itu bukan kepakaran. So bila penilaian tu pun dibuat berdasarkan kategori yang kita mohon tu. Faham. Kan? So kena faham kat situ. Dia tauliah ni banyak kategori. Jadi bila bab-bab ustaz yang mengajar kitab, hadis, semua tu sudah tentu penilaian yang lebih berat. Yes. Macam saya ni dia berdasarkan ceramah motivasi. Tapi ada juga dia suruh mengaji, dia tanya hukum fiqh sikit-sikit lah. Okey. Alhamdulillah. Tapi bila dah lepas saya syukur. Syukur sebab apa? Ada saya berpeluang untuk orang lain tu nak jemput saya sudah senang sikit lah. Betul. Berbanding yang sebelum ni. Kekangan tu ada dan sebagainya. Bukanlah saya kata benda tu saya tak tumpukan 100% pun sebenarnya, Anas. Saya nak macam adanya tauliah akan memudahkan proses untuk orang lain juga untuk saya menerima jemputan. Itu je. Untuk menyuntik semangat tu bagus. Lepas tu bila kata menerima jemputan tu dalam erti kata yang terkawal lah. Maksud kata kerajaan dia kan buat tak adalah dia cakap benda-benda mengarut. So betul. Tak ada, saya tak akan boleh cakap. Kalau saya melampaui batas ataupun cuba nak langgar border dia daripada ceramah motivasi tu, nak pergi mengajar kitab pula, of course saya tak boleh. Tauriah itu boleh ditarik balik. Faham. Okey FBI, ni orang duk tanya saya ni. FBI ni hari tu dengar dah dengan Zayan, lepas tu tiba-tiba cuti. Lepas tu masuk balik Zayan kejap, lepas tu cuti balik. Macam mana ni? Sesungguhnya saya nak jawab macam mana? Peminat FBI ramai. Saya tengoklah, kalau katakan Anas ada masa tu, saya akan cutilah. Masalah saya ada mahu cuti ni. Itulah sekarang macam okeylah. Macam mana nak jawab ni? Ustaz, dia macam ni. Macam saya cakap tadi, apa perkara utama yang tengah saya lakukan sekarang ialah umrah. Fokus kat umrah. Fokus saya adalah bawa jemaah sekarang, bawa jemaah. Sebab tu dah disusun daripada awal tahun sampai ke hujung tahun. Alhamdulillah. Package tu dah memang sold out dah. Jadi saya tak boleh lah. Zayan tu dia datang tu masa kemudian sikit selepas disusun jadual. Faham Jadi bila bos Zayan kata sekian saya kata okey boleh, tapi saya boleh masuk sekejap ajalah untuk rasa feel dulu macam mana. So sebab tu saya muncul sebulan hari tu. Bersama Mawi dan Anas. Yes. Takut juga sebab dua orang ni kan macam alamak. Saya ni dah lama tak masuk radio, tapi dia orang ni alamak Mawi dengan Anas ni kan. Kita yang rasa takut alamak FBI nak masuk, dia alamak kita. Ya Allah. Patutnya. Tapi saya rasa bila saya masuk untuk sebulan tu ada rasa macam seronok. Ya. Seronok. Alhamdulillah. Bukan sebab awak ada sebelah saya tak. Memang kan. Rasa seronok tu maknanya saya rasa macam ada, macam saya cakap tadi, peluang untuk saya berbicara perkongsian perkongsian, berdakwah menerusi radio. Dulu masa saya dalam dunia radio yang dulu saya tak ada peluang tu. Atau mungkin tak terlintas pun. Masa tu. Alright. Sebab cucuk langit kan. Cucuk langit. Okey. FBI, bila FBI cakap tadi dulu saya teringat dulu. Tapi jap. Tapi insya-Allah nak habiskan tu. Okey. Tapi maknanya saya kena habiskan dulu bawa jemaah umrah ni sampai hujung tahun. InsyaAllah doakan moga Allah permudahkan. Januari nanti saya akan join full time. Cantik kata Zayan. Cantik Saya harap Mawi dengan Anas terima saya full time. Sebulan tu macam mana? Saya boleh terima. Sebulan tu okey tak? Okey. Tak payah cakap. Okey FBI, bila FBI cakap tadi dulu dulu saya waktu kecil-kecil bukanlah kecil sangat, kita dah masuk universiti apa semua. Kita tengokkan kehidupan FBI dengan radio yang sangat-sangat kau glamour apa semua menang anugerah bintang popular apa semua ni kan. Allah. Jadi? Masa kalau orang macam orang muda-muda tengok macam gila gempak Even kata macam kalau FBI stop,
FBI nak masuk balik pun confirm akan pergi ke arah situ balik. Tapi kenapa FBI pilih jalan ni? Oh. Kan kita cakap jalan-jalan yang macam ni ini macam memang dia kurang sikit lah. Ini Faham boleh tahan juga ni. Nak jawab ni berat ni sebenarnya, Anas. Kenapa pilih berat. jalan ni? Tapi saya harap semua ambil ni secara jujur lah. Tapi macam Anas kata tadi, masa dia kecil-kecil tu saya tak percayalah. Sebab saya 46, dia dekat 40 dah. Tu asal lebih kurang Macam kan. jauh sangat. Universiti lah, saya universiti lah. Okey. Dia macam ni, Anas. Masa dulu tu saya tak terfikir pun pasal nak glamour ke, nak apa kan. Masa saya bermula di sini, di bangunan Astro ni, saya bekerja sebagai, saya masuk sebagai pelajar praktikal. Okey. Kemudian saya nampak masa tu DJ yang hebat, Halim Osman ni dan semua kan, macam saya suka macam nak cuba. Dan saya pun belajar dalam bidang komunikasi. Saya cuba. Okey, alhamdulillah Allah bagi laluan. Akhirnya saya jadi DJ part time dekat sini. Tapi masa tu orang tak kenal lagi. Okey. Tapi bila berpindah bumbung tu ke tempat lain, masa tu tiba-tiba naik nama saya. Populariti datang. Fame kan. Fame. Masya-Allah. Kau lah masa tu. Allahu akbar. Tapi itulah dia. Dalam kemasyhuran tu saya dapat banyak sangat rezeki. Job saya tak berhenti. Cuma dalam fasa itu, apa yang saya sesalkan adalah saya tak sedar daripada segi hubungan saya dengan Allah. Okey. Ni maksudnya daripada saya ambil yang paling asas, solat lah. Faham. Okey. Yang lain tu semua saya tak nak cerita lah. Kan? Solat lah. Tapi jangan salahkan radio tu tau. Ya. Yang salah tu kita. Kita tak menyalahkan radio tu, tak salah. Itu saya selalu ingatkan Radio bila tak saya salah. berceramah. Dunia itu saya tak salahkan. Jangan. Tapi Diri bila kita. saya bila jadual saya terlampau sibuk, rupanya saya yang lemah lah. Saya terlepas banyak lah daripada segi nak jaga solat kan. Macam-macam lah. Kira suasana tu pun macam membuatkan saya lara jugalah. Apa yang saya dengar, apa yang saya cakap, semuanya macam masa tu saya rasa okey. Tapi sejak 2 tahun ni bila ada Allah bagi kesedaran. Kesedaran tu saya dah pernah cerita dah kot kan. Bila bagi ujian yang saya ni tak boleh nak tidur, tak boleh nak ni. Akhirnya saya macam ya Allah, saya tersedar masa tu. Aku ni dah jauh lah. Okey. Kan dulu aku terlampau sibuk dengan dunia aku sampai kan aku masjid pun aku tak pergi. Okey, Allahu Padahal Akbar. kita lelaki ni. Betul. Itu takut tu. Dulu orang cakap dengan saya, ustaz tu pesan dekat saya masa saya nak berubah, kata istiqamah di masjid. 5 waktu. Saya macam dah fikir macam mana nak aku istiqamah ni. 5 waktu. 5 waktu seorang pun macam susah. Okey. Ini kan berjemaah. Okey. Tapi sebenarnya kalau kita minta dekat Allah, Boleh boleh. Dan ternyata benda tu bila Allah nak tunjukkan yang kalau kau nak betul-betul, insya-Allah aku bagi. Dia suruh, dia bagi saya peluang untuk duduk kat pondok ni lah, yang mana saya boleh istiqamah dalam setahun. Duduk berapa lama? Sampai sekarang pun saya masih kat situ. Masih lagi. Tapi kalau saya kerja tu saya ulang alik. Okey. Bagus lah. Jadi dekat situ, nama pondok. Kau tengok kenapa kau nak duduk pondok? Tapi dia punya nikmat dia besar. Facility tu. Okey, nikmat dia. Nikmat dia adalah kau dapat istiqamah, itu je. Okey. Daripada segi itu, maknanya Allah dah, kalau kau nak berubah, aku akan buka jalan. Asalkan kau betul-betul ikhlas nak berubah. Jadi saya nampak ini adalah satu laluan yang Allah bagi dan janji Allah itu benar. Maka dulunya saya nak tutup yang dulu tu, nak padamkan balik. Jadi saya tak nak kembali kepada suasana itu. Bukan suasana itu salah, kita yang salah. Kalau saya kembali, saya takut saya yang ni. Hanyut balik. Saya hanyut balik. Kan? Jadi saya kata aku kena steady kat jalan ni. Kena istiqamah. Daripada satu ke satu Allah bagi. Kan? Sampai bagi umrah. Sampai bagi peluang untuk saya belajar agama. Sampai bagi peluang untuk buka pondok lagi satu. Zayan pun datang. Jadi kalaulah Allah dah tunjuk bukti-bukti dia. Allahu Akbar. Kenapa aku nak kembali ke yang lama? Aku akan teruskan juga ke sini. Kan? Maknanya kalau secara orang kata nak bagi senang faham, kalaulah ada stesen radio lain yang tawar saya, No, saya tetap di Zayan. Lama. ABI, apa yang membuatkan ABI 360? Okay. 360. Mesti ada
Mesti ada kisah kan. Ya. Benda ni Tercedok ke? benda ni dah pernah saya kongsikan dekat beberapa platform yang lain. Tapi Allah bagi dekat saya ujian lah untuk bukan apa, untuk sedarkan saya. Tapi ujian besar ke kan? Oi, Orang lain tengok, orang lain tak tahu. Sebenarnya semua manusia ada ujian. saya mengalami masalah besar sangat ujian tak ni. boleh nak tidur siang malam Berapa lama? berbulan-bulan. Iya. Sampai Sakit tu. Tidur tu nikmat tu. tidur nikmat, tapi sampaikan saya kena guna ubat tidur apa semua kan doktor bagilah. Tapi lama-lama benda tu tak membantu dan akhirnya membuatkan saya macam rasa macam tak sihat lah. Pergi dekat doktor kata okey. Sampai 5-6 kali. Lepas tu doktor masa tu pula tengah COVID. So doktor kaitkan ini dengan masalah kemurungan, stres dan sebagainya. Yalah. Lalu dia orang pun nak rujuk saya kepada pakar-pakar. Tapi saya kata macam tak boleh jadi ni. Saya hari-hari saya fikir apa benda yang tak kena dengan aku ni kan. Sampai lama dah saya tak menangis Anas. Serius Masa tu saya menangis. Masa tu datang satu keisafan yang sangat-sangat mendalam lah. Yang itu yang masa tu saya sedar yang saya banyak dosa, saya banyak terlepas hubungan saya kan dengan Allah, tak jaga solat betul-betul. Jadi itu yang time itulah saya kena ambil langkah untuk menjadi seseorang yang baru lah. Pilih jalan yang ini. Maknanya apa? Mula-mula dulu bila saya terima ujian tu, ustaz-ustaz cakap ini tanda Allah sayang. Tapi saya tak faham. Tak faham memang lah. Kalau datang-datang macam tu yang kita tak faham. Tak faham. Allah sayang apa benda ni. Allah sayang apa kan, ini apa tak boleh tidur ni kan. Tapi sebenarnya dia nak bagi peluang. Yes. Untuk saya refleks. Duduk kan muhasabah diri. Rupanya mungkin selama ni tidur lena. Kau rasa macam Selesa. aku ni letak kepala boleh tidur, letak kepala. Kita ni Anas, satunya perkara kita ni rasa kita memiliki semuanya. Semua benda ni kita memiliki, rumah kita, harta kita, even tidur pun kita lupa yang sebenarnya Allah yang pemilik tidur tu sebenarnya. Allah. Bila kita ditarik daripada sini baru tersentap. Allahu akbar. Saya, ya Allah, tidur pun aku tak memiliki. Tak boleh betul. Tak boleh. Kalau kau tak izinkan. Benda tu sangat-sangat mendalam Anas. Time itulah saya kata tak boleh jadi. Kena tukar. Dan saya dengan orang rumah saya nak tinggalkan. Walaupun ada yang offer dekat saya, ada peluang untuk kembali ke dunia yang dulu tu. Tapi disebabkan itu niat saya tu, saya tolak benda tu dan fokus kepada yang kanan ni. Walaupun saya tak tahu apa lagi yang akan datang ni. Betul. Faham? Tapi bila kita betul-betul nak, itu yang Allah bagi tu. Subhanallah. Ini bukan hebatnya saya, hebatnya Allah. Saya nak bagi tahu yang ini adalah janji Allah itu. Betul. Janji Allah itu benar. Dia sediakan jalan-jalan keluar. Dia akan berikan kamu daripada jalan-jalan yang tidak disangka. Subhanallah, itu yang dia bagi tahu dalam hadis, Nabi bagi tahu dalam hadis, Allah bagi tahu dalam Quran. Jadi apa lagi yang saya nak dengan apa yang Allah bagi balik dekat saya? Betul. Dapat pergi umrah 4-5 kali setahun. Orang lain pun nak juga. Yeah. Tapi Allah bagi dekat saya. Betul. Lepas tu dia bagi saya pula ni masuk konti balik. Alhamdulillah. Peluang bercakap dengan sahabat saya ni. Betul, alhamdulillah. Dengan Mawi kan. Kata-kata yang lebih baik daripada sebelum ini. Memberi kesedaran insya-Allah. Tapi saya suka bila FBI cakap tadi pasal yang memiliki ni. Sebenarnya kita tak memiliki pun. Tak ada apa-apa. Saya suka ungkapkan sebab dulu kawan-kawan asal jumpa saya kan, dia akan cakap apa? Nah, engkau ni sebenarnya campak mana-mana pun boleh hidup. Allah. Bukan kat saya je lah. Even kadang-kadang kita mungkin cakap dekat lelaki ni campak mana-mana boleh hidup. Sebenarnya kena ambil teguran orang tu atau apa yang orang ucapkan tu dengan sebut macam masya-Allah. Ni ujian sebenarnya. Sebenarnya yang kita boleh hidup tu bukan sebab kita. Allah. Kan? Kau campak mana-mana boleh hidup bukan sebab kita, tapi sebab Allah. Itu je satu. Bila orang puji kan, kita kena istighfar banyak-banyak supaya kita tak rasa pujian tu masuk dalam kita rasa macam bangga apa semua. Kita berbalik kepada Allah. Allah subhanallah, Allah juga yang bagi. Alhamdulillah. Betul. Sebut nama Allah supaya benda tu tak masuk dalam jiwa kita. Insya-Allah. Sebab semuanya kepunyaan Allah SWT. Pinjaman semata-mata dan nikmat itu apa yang saya lalui sekarang ini pun merupakan satu ujian. Ya, alhamdulillah. Ujian untuk saya istiqamah. Bukan senang ni. Betul. Tapi bila saya ada dengan Anas,
InsyaAllah. Saya rasa macam susah sikit. Susah nak tersasar lah. InsyaAllah. Susah nak tersasar saya kata. Okey, best. Soalan terakhir. Soalan Ya. terakhir. Sah ke tahlul? Hal tu. Tahlul sah ke? Tak tahlul apa Tahlul juga. apabila kalau kita tak ada rambut, kita boleh lalukan mata pisau je. Okey. Soalan penutup untuk FBI. Sah tahlul, jangan jaga ingat. FBI Tak, tapi tahlul tak sah. masalahnya mula-mula dia nak cakap pasal umrah, tapi rupa-rupanya banyak soalan lain. Umrah. Dah sekali umrah pasal tahlul je. Apa tu? Ciao. Assalamualaikum. Hal betul.